Itu tujuannya sebenarnya penerangan yang diberi. Ya? Bukannya saya menega. Ada orang dia buat TikTok live, dia nak menega, ada produk dia nak jual kan. Saya tak menega. Bahkan saya membeli barang daripada rakan-rakan kita yang menega. Jadi penerangan ini dibuat bukan nak cari keuntungan, perniagaan. Saya tidak promote apa-apa kecuali saya nak promote kerajaan Malaysia Madani. Itu saja. Jadi dalam orang menega, dia kena promote barang yang dia nak niaga kan. Jangan malas. Kalau tidak macam mana kita nak kita nak macam mana kita nak laku barang yang kita jual kalau kita malas nak promote. Jadi macam kerajaan jugalah. Kalau kita menyokong kerajaan Malaysia Madani, kita harus rajin mempromotnya. Ini daripada user, kau ni botak cari dosa je. Aku buka mulut je, dia kata aku buat dosa dah. Kau tengok, ni level walaon. Ni masalah ni walaon ni. Kita belum sembang apa lagi, dah dia kata kita buat dosa. Kan? Tapi dia lupa bahawa apabila kita menghukum seseorang itu berdosa, sedangkan seorang itu tidak melakukan dosa, maka dosa itu jatuh kepada kita. Jadi bertaubat nasuha lah wahai rakanku. Saya belum kata apa-apa lagi. Tiba-tiba saya dah berdosa. Tunggulah saya kata dulu. Tunggulah saya memberikan tazkirah saya dulu. Barulah boleh hukum dosa ke, pahala ke, makruh ke. Kalau nak naik pun boleh, request. Petang ni, sementara kita nak tunggu buka puasa. Kalau ada walaon ke, wala untit ke yang sudi untuk bersembang santai dengan saya, request, saya akan naikkan anda. Fatwa lagi laju dari otak katanya. Yelah, itu masalahnya. Sebab itulah saya dulu sebenarnya dalam tentera memang tidak boleh berpolitik lah. Saya ni bekas tentera. Dah 10 tahun, 11 tahun pencen. Jadi dalam tentera dulu memang tidak boleh berpolitik. Tetapi saya mengambil tahu politik, perkembangan politik dalam tentera lagi. Sebab tu kalau saudara buka blog saya dulu pakai blog. Zaman dulu mana ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Masa tu tak ada. Masa tu segala maklumat yang nak kita tahu berkenaan politik semasa adalah melalui surat khabar, TV3 Suku, RTM dan juga blog. Blogspot ataupun website. Zaman dulu, zaman memula internet pakai dial up 1515. Saya masih ingat lagi. Saya masuk rumah saya masa tu, masuk internet di rumah, masa tu masih lagi guna dial up 1515. Dia bunyi. Barulah tunggu dia bunyi dulu, baru internet ada. Zaman tu. Banyak walaon tidak melalui zaman-zaman seperti itu. Dia lahir-lahir aja, masuk kenal politik dalam keadaan Haji Hadi dah tebuk atap dah. Haji Hadi dah senang. Haji Hadi dah jadi Duta Khas Timur Tengah. Dia tak baca sejarah perjuangan Haji Hadi dalam kerjaya politik dia. Banyak sejarah dia. Tak semuanya jahat, saudara. Haji Hadi ni ada sejarah dia yang baik untuk umat Islam dan ada sejarah dia yang amat buruk untuk umat Islam. Jadi kena ikutilah sejarah tu. Kena ikuti sejarah tu. Begitu juga kita jangan berpihak. Kalau kita nak tahu perkembangan politik, baca, ikuti perkembangan sejarah Haji Hadi, kemudian ikuti sejarah perjuangan Tok Guru Nik Aziz, kemudian ikuti sejarah perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana mereka, adakah mereka konsisten, bagaimana mereka berkawan dengan orang, bagaimana mereka berpakat dengan orang, bagaimana mereka nak cari kawan sebagai satu pasukan, orang macam mana yang dia jadikan kawan, orang macam mana dia akan jadikan musuh. Ini kita nak tahu politik. Sebab saudara, politik ini tidak diajar di sekolah. Politik tidak ada universiti. Memang ada bidang dia, jurusan sains politik. Itu dari segi dasar politik dan sebagainya lah. Kan? Tapi bagaimana kita nak cari masalah politik? Bagaimana kita nak ambil satu keputusan politik? Apakah langkah-langkah perlu dibuat bila ada masalah macam ini?
Macam mana kita nak memilih kawan rakan dalam politik? Ini tidak diajar di dalam mana-mana pengajian pun. Ini yang melalui kebijaksanaan, pengalaman, ya. Ini yang mengajar kita, ya. Sebab itu sesiapa saja yang nak cebur diri dalam politik, seelok-eloknya bermula daripada bawah, ya. Rasai dulu di bawah, rasai dulu kesusahan, rasai dulu macam mana cabaran-cabaran, supaya bila anda berada di atas, anda jadi pemimpin, ya, anda dapat kekuatannya, pengalaman, dan anda boleh membantu anda, ya, untuk membuat satu-satu keputusan. Ada orang sebut tadi tentang jargon. Jargon ini memang tak habis-habis, ya. Bila kita kata isu Anwar pergi Arab tu, saya dah ulas dah semalam. Semalam saya dah ulas dah. Saudara boleh tengok kat YouTube, ya. Kat YouTube saya dah cerita kat YouTube tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, tentang beliau pergi ke Arab Saudi, dan jargon tak puas hati, ya. Dia tak puas hati, dia sebab apa? Dia buat usul di parlimen, ya. Speaker tolak. Saudara, speaker tolak bukan kerana isu itu kita takut nak jawab, ya. Dia ada usul yang betul-betul melibatkan kepentingan negara, usul-usul yang tidak tahu lagi tidak tahu apa-apa, kita nak usul okey, ya. Tapi usul yang dibawa oleh jargon tu telah pun dijawab oleh Menteri Luar, telah dijawab oleh Anwar Ibrahim, dan ramai pihak bagi pihak kerajaan telah menjawab isu berkenaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi. Isu tu jelas, ya. Kenapa nak buat usul? Bukankah itu bila buat usul, dia akan menjadikan kita membuang masa? Sepatutnya bahagian ini adalah kita nak pasal kepentingan rakyat, kepentingan negara. Kalau ada usul-usul baru, mestilah menjurus ke arah kepentingan rakyat. Ini bawa isu nak kepentingan politik, ya. Kononnya nak bagi Dewan ni 2-3 hari bahas isu Anwar pergi Arab Saudi. Bodoh jargon ni. Orang nak buat usul, dia nak buat usul, lepas tu tak tahu peraturan, ya. Itu baru ni dia saman nak pergi dapat polis. Apa yang Anwar perkatakan dalam parlimen. Ini satu lagi menunjukkan bahawa jargon ini, ya, nampak macam orang cerdik. Tapi tak tahu apa. Malangnya lah orang macam memilih ahli parlimen seperti jargon, ya. Peraturan parlimen pun tak tahu. Dia bukan tak tahu, dalam parlimen ni ada imuniti. Usahakan polis, mahkamah pun tak boleh ambil tindakan apa yang berlaku dalam parlimen. Kekebalan parlimen ni, saudara. Kena beritahu jargon, ya. Mentang-mentang dia ni orang yang baru dalam parlimen. Dia baru, kita tahulah dia baru. Saya ni tak pernah masuk pun parlimen, tapi taklah sebodoh itu, ya. Ramai lagi orang lain yang baru kali pertama masuk parlimen. Contohnya YB Zara, dia DAP Bentong, kali pertama masuk parlimen. Ramai lagi, saudara, ya, kali pertama masuk parlimen, tapi taklah sebodoh itu, ya. Sani Hamzan, ya, Ulangan, dia dah lama sebagai DUN, tapi kali pertama masuk parlimen, taklah sebodoh itu, ya. Dan ada juga daripada PAS yang juga kali pertama masuk parlimen, ya. Walaupun kita tak setuju dengan PAS, tapi kita fikirkan bahawa mereka lebih cerdik daripada jargon. Orang cakap sikit tak betul dalam parlimen, dia tak setuju dengan Anwar dalam parlimen, dia dapat polis. Allah, ya. Dia tak tahu bahawa parlimen ini satu tempat, ya, perbahasan, ya, amalan demokrasi, ya. Di dalam parlimen ini, apa yang kamu sebut dalam parlimen, yang ada kuasa untuk menentukan kamu betul tidak atau mengambil tindakan ke atas kamu adalah speaker, ha? Sebab itu bila ada satu tuduhan yang dibuat di dalam parlimen, kalau mana-mana ahli parlimen tak puas hati, ya, ataupun dimarah kerana tuduhan dibuat atas diri dia selalu akan cabar ahli parlimen tersebut buat tuduhan di luar dewan. YB, saya minta YB ulang tuduhan tersebut di luar dewan. Sebab apa dia buat macam tu, saudara? Sebab dia nak fight. Mungkin dia boleh saman, mungkin dia boleh buat dapat polis. Sebab itu dia cabar ahli parlimen buat ulangi tuduhan itu di luar dewan. Kenapa tidak boleh dalam dewan? Dalam dewan tak boleh buat apa. Paling kuat speaker kata, ini salah, fitnah, tarik balik YB, tarik balik. Kalau tak tarik, kita akan bawa jawatankuasa parlimen, ya, untuk menentukan tindakan yang dia akan diambil kepada atas YB.
Ataupun kalau tidak tarik, saya akan halau YB 3 hari. Hari ni dengan ceritanya dah ada parlimen mana? Greek kena 3 hari keluar. Degil. Ya. Itu pun kalau Greek tu keluar, ya, kalau saya rasa kalau jargon yang kena keluar tadi, ya, dihukum oleh speaker keluar dewan, saya rasa jargon akan berlari pergi pada polis mengadu ni. Saya nak buat dapat polis kerana speaker menzalimi saya. Speaker telah halau saya daripada parlimen, buat dapat polis. Nasib baik bukan jargon kena halau tadi. Ha? Kalau jargon kena halau tadi, memang dia akan buat dapat polis. Sebab dia kata dia dizalimi, dia dianiayai. Saya sebagai ahli parlimen, mana boleh speaker halau saya? Dia akan buat dapat polis lah. Sebab kebodohan dia. Terima kasih kepada yang biasa. Dia kata ahli parlimen besut. Betul lah. Ahli parlimen besut ni bekas hakim syari'i, tak salah saya. Ya? Tapi dia tahu sebenarnya undang-undang tu. Tapi sebab nak provokasi ataupun nak cari alasan nak balik rumah, nak balik ke kampung hujung minggu ni kan. Jadi macam mana ni? Ya, nak balik ni ada kenduri ni kampung. Nak ponteng takut member kata apa pula. Sebab dalam PN ni ya boleh ponteng hanya 3 orang aja. Ya, Muhyiddin boleh ponteng, Haji Hadi boleh ponteng dan Ketua Pembangkang. Yang lain jangan ponteng. Kamu kena jadi ahli parlimen yang profesional. Kami 3 orang tak apa. Ya, Hamzah Dolmat tak apa sebab dia Ketua Pembangkang. Ya, Haji Hadi tak apa sebab dia ulama. Ulama ponteng tak ada masalah, saudara. Ya, dia makan gaji buta pun tak ada masalah sebab dia ulama. Tempat dia confirm syurga. Ya. Jadi satu lagi, Din Tombok. Dia pun boleh ponteng. Sebab apa dia boleh ponteng? Sebab dia bekas penemeli. Ya, tebuk atap. Jadi yang lain jangan ponteng-ponteng. Sebab itu bila besut nak balik kampung, kemungkinan lah. Bila dia nak balik, takut kawan-kawan dia kata, takkan ni parlimen tak habis lagi nak balik. Kan? Nampak sangat dah ponteng. Awak ni bekas ketua hakim. Takkan ponteng parlimen. Jadi dia cari halah macam mana nak alasan nak balik kampung ni. Dia pun membuat provok, kan? Buat provok. Maka speaker pun kata 3 hari, ya, kamu tak dibenarkan masuk parlimen. Sebab itu dia tanya balik, speaker 3 hari itu besok dia kata hari Khamis, Jumaat, macam mana? Termasuk hari ini dia kata. Masuk hari ini lah. Hari ini apa? Hari ini Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi 3 hari. Ya. Dapatlah dia balik kampung, kan? Jadi orang tak boleh kata dia ponteng. Dia akan kata, saya bukan ponteng, saya tak dihalau oleh speaker. Kerana saya berjuang untuk rakyat, saya dihalau oleh speaker, maka saya tidak dibenarkan masuk dalam parlimen. Sebab itulah saya balik kampung, dia kata. Itu cerdik. Jadi jargon, saya nak bagi tahu dengan jargon, tipu helah begini, tak apa, bijak. Sebab dia sekali dia nak balik sangat kampung, nak buat macam mana ni, ya? Dia buatlah style macam besut tadi. Kemungkinan macam itulah yang besut nak lakukan. Itu bijak. Jangan jadi macam Hadi. Ya? Dah semenjak daripada mula parlimen buka, saudara, dia datang masa pembukaan. Pembukaan dulu datanglah Agung ada, kan? Nak tunjuk depan Agung dia ni ulama yang hebat. Ulama yang tidak kaki ponteng, kan? Lepas tu bila ada Je Anwar, dia hilang. Ada Je Anwar Ibrahim, dia kan lari. Bila ada sesi bersoal jawab bersama Anwar setiap hari Selasa, dia tak akan datang, saudara. Bila Anwar gulung bajet, dia pun tak datang. Sebab apa dia tak datang? Saya ulama. Saya tak perlu dengar apa yang Anwar sebut. Kalau saya tak tahu, saya akan solat hajat. Saya akan solat istikharah. Tuhan akan tunjukkan kepada saya. Tak perlu Anwar nak terangkan tentang ekonomi negara. Tak perlu Anwar nak cerita pun tentang keuangan negara. Saya akan solat istikharah. Tuhan akan tunjuk kepada saya apa yang berlaku sebenarnya dalam negara kita. Sebab dia ulama. Dia ada kelebihan dekat situ. Ya? Jadi orang parlimen dimarang khususnya, ya, janganlah mempertikaikan Haji Hadi tak datang parlimen. Ya? Sebab dia pun dah sebut bahawa parlimen itu bukan sekolah. Parlimen bukan sekolah. Kalau sekolah bolehlah datang hari-hari. Kalau tak datang, cikgu rotan. Tapi parlimen, kalau Ana tak datang, speaker tak rotan Ana. Ya? Dekat parlimen pun tidak ada pembarisan macam di sekolah. Ya? Tidak ada pengawas akan bariskan anda. Ya?
Jadi parlimen bukan sekadar. Jadi ana tak datang pun tak ada masalah. Gaji ana sebagai ahli parlimen tetap sama sebulan. Ana cuma tak dapat allowance kehadiran saja, tidak ada masalah berapa sen sangat allowance kehadiran parlimen. Ya? Lebih baik ana mencandak sotong, kan? Lebih baik anda meneruskan kuliah-kuliah anda supaya anda boleh mempengaruhi anak-anak muda yang bodoh itu untuk terus mengikuti ajaran anda. Ya? Jadi beruntunglah anda ahli parlimen, rakyat-rakyat di Marang mempunyai wakil rakyat sedemikian rupa. Ya? Okey, wal on sekali lagi. Saya sengaja nak cerita pasal ini supaya nak, kalau boleh nak angkat nama wal on. Request naik atas. Jadi tak ada lah wall on naik atas. Rupanya pemimpin dan pengikut sama je saudara. Ya? Menyalak bukan main hebat di luar. Samalah Haji Hadi ke, Din Tompok ke, ya? Mezah Dolmat ke, kat luar bukan main. Pumpang. Ya? Dalam parlimen tak tahu ke mana telur dia simpan. Ya? Macam mana nak berjihad, nak berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak boleh. Takkanlah kamu nak berhujah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kamu kena ISA. Tak ada, jangan bimbang. Datanglah wahai Hadi, berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa salahnya? Tanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim, wahai Tambun, saya daripada Marang ingin mengatakan bahawa Malaysia Madani ini tidak Islamik. Dia bukan mengikut ciri-ciri yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nas dia, ini dalil dia. Teranglah depan Anwar. Mana tahu hujah kamu itu betul, dan akhirnya Anwar terima. Ya, Anwar ubahlah. Ya, daripada Malaysia Madani, Anwar terpaksa ubah kepada lebih Islamik. Malaysia Marangi. Mungkin Islamik sebab ada Marang dekat situ. Mana tahu? Kan bila Hadi bagi hujah, Anwar pun ubah. Malaysia Marangi lebih Islamik daripada Malaysia Madani kemungkinan. Masalahnya Haji Hadi ni dia tidak cakap. Ya, sedangkan dalam Islam apa yang diajar oleh Islam, ya, ulama ke umara ke dia sentiasa berdamping. Ya, sebab itu Nabi Musa diminta berjumpa dengan Firaun, bukan bercakap di luar. Tuhan tak suruh Nabi Musa bercakap di luar ni, pumpang kat luar. Ya, diarah, diperintahkan oleh Allah berjumpa berdepan dengan Firaun. Lagi zalim Firaun saudara. Ya? Lagi zalim. Kalau kat Malaysia ni kita ada Maha Firaun saja. Ya, kita ada Maha Firaun. Tapi sana Firaun yang asal. Itu pun Nabi diperintah menghadap, berjumpa terus, bukan cakap di luar, jumpa terus. Kan? Jadi bagi ulama-ulama yang mengaku dia ulama, konon-kononnya pewaris Nabi, ikutlah cara Nabi. Ya, berdepan dengan pemerintah, dengan ketua pemimpin, cakap berdepan. Jangan cakap di belakang. Ya, dahlah cakap di belakang, cakap pula dengan walaun yang memang tak tahu apa. Ya, yang mengharapkan KBSP je pun nak hidup. Orang macam ini dah senang. Sebab itu lahirlah pemimpin-pemimpin macam jagon. Bila ada kamu lantik pemimpin macam Haji Hadi, maka akan timbullah anak-anak buah macam jagon. Termasuk juga wall on yang ada dalam ni. Bercakap, menulis bukan main lagi hebat. Kalau dibaca kan. Tapi kita minta request. Request naik. Kita nak dengar juga hujah kamu. Kita nak dengar juga hujah. Di manakah letaknya Islam dalam parti PAS? Apakah letaknya pada nama PAS? Di manakah kekuatan PAS? Pada namanya kah? Pada Haji Hadinya kah? Pada serbannya kah? Kita tanya juga. Tapi kalau ikut Haji Hadi, kan? Kalau ikut Haji Hadi, dia kata parti lain tak Islam. PKR melawan Al-Quran, kata Haji Hadi. Buka dalam page minda presiden. Rupa-rupanya macam itu je level minda presiden. Kalau itu level minda presiden, kita boleh bayangkan minda-minda pengikut-pengikut dia. Ya? Jadi jangan pelik dengan jagon. Kalau itu minda presiden, nak lawan PKR secara hujah, secara fakta, ya? Tak ada. Nak lawan hujah cara tu tak ada.
pemimpin PKR ni rasuah, pemimpin PKR ni zalim, tangkap orang ni, tak ada hujah. Ya? Jadi macam mana nak burukkan nama PKR? Maka ditulislah PKR lawan Al-Quran. Ya? Apa cerita dia? PKR tidak seperti PAS. Dalam PAS kami meletakkan Al-Quran, hadis, ijma' dan ulama' sebagai perlembagaan parti kami. Tetapi dalam PKR tidak ada tulis. Maka dia lawan Al-Quran. Tak tulis saja Al-Quran dalam perlembagaan, maka lawan Al-Quran. Ini minda presiden yang kaki ponteng parlimen. Tidak seperti PAS, dia kata. PAS ada perlembagaan ada Al-Quran. Tak ikut Quran tak apa, tempek je kat perlembagaan. Letak je situ Al-Quran dalam perlembagaan kita. Type aja, ya, perlembagaan Al-Quran, hadis, ijma' ulama, tempek kat perlembagaan, maka jadi parti Islam. Bukan susah. Ya. Seketul daging babi, label saja logo JAKIM halal, logo halal. Maka boleh makan. Inilah yang cuba dilakukan oleh parti berkenaan. Dia nak cuba perdaya orang Islam, ya, supaya ramai-ramai berbondong-bondong sertailah parti Islam PAS, kerana kami dalam perlembagaan kami Al-Quran, hadis, ijma' itu adalah perlembagaan. Bukan seperti perlembagaan Malaysia. Dua-dua haji disebut perlembagaan Malaysia itu sekular. Kerana dalam perlembagaan Malaysia tidak mengatakan Al-Quran, hadis, ijma' ulama' sebagai dasarnya, maka dia sekular. Dulu, tahun 80-an dulu. Sekarang ni, lebay-lebay PAS, bersumpah saudara, dalam parlimen, depan agung. Wallahi, wabillahi, watallahi, saya Taqiyuddin bin Hasan, saya Tuan Ibrahim Tuan Man dengan ini telah dilantik sebagai menteri persekutuan, akan menyimpan rahsia-rahsia negara dan kami berjanji akan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Wah, siap bersumpah nama Allah mempertahankan perlembagaan persekutuan yang mereka pernah cop sebagai perlembagaan tauhid, perlembagaan kafir, perlembagaan jahiliah yang pernah haji disebut. Sesiapa saja yang melawan UMNO Barisan Nasional, yang mengekalkan perlembagaan penjajah, perlembagaan kafir, ya, menentang UMNO Barisan Nasional itu adalah jihad. Takbir, kata Walaon. Dan kalau mati semasa menentang UMNO Barisan Nasional, kita mati syahid. Takbir, kata Walaon. Berlari, ya, pengikut Saudara Libya berperang. Mati syahid, kata Wahjadi. Ya, kamu semua mati syahid sebab lawan Barisan Nasional. Ya? Masa tu dia kat Marang. Dia suruhnya anak buah dia bertempur dekat Mamali. Ya? Bukan dia yang mengetui peperangan itu. Bukan dia yang mengetui pertempuran itu. Ya? Dia berada di Marang. Ya? Ustaz El Libya yang mengetui pertempuran tersebut. Dengan Ustaz El Libya pun terkorban. Tak dimandikan. Ya? Dikapankan dengan pakaian yang ada, dengan darah-darah yang ada. Sebab mereka yakin, ya, bahawa mereka mati syahid. Ya? Mudah-mudahan, ya, Allah merahmati mereka semua kerana mereka telah pun, ya, percaya kepada amanat haji. Ya? Sebab tu saya katakan, kalau Mahathir ini, ya, Mahathir ini dikatakan pemimpin Melayu yang memecah belahkan orang Melayu. Mana-mana parti yang Mahathir pergi, mana pun aman saudara. Ikuti sejarah Mahathir. Dalam UMNO sendiri pun, berapa kali dia kena pecat. Di zaman Tengku Abdul Rahman lagi dia kena pecat. Dia watak dia dalam politik untuk melawan mana-mana pemimpin. Dia nak kalau boleh dalam dunia ni dia seorang lagi nak hidup. Ini Mahathir. Tengku Abdul Rahman dia lawan sampai dia kena pecat. Ya, dia mengkritik Tun Hussein On, dia mengkritik Tun Razak, dia mengkritik Pak Allah pun dia hentam. Ya, Pak Allah jatuh, naik Najib, dia hentam Najib. Ya, jatuh Najib, dia jadi Perdana Menteri. Dia sendiri pun menjatuhkan diri dia. Bodoh dan jahatnya Mahathir Mohamad. Dia bukan saja menjatuhkan pemimpin lain, bahkan dia satu-satunya orang politik dalam dunia ini yang sanggup menjatuhkan diri dia sebagai Perdana Menteri hanya kerana nak menyekat seorang manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Itu saja matlamat dia.
Itu saya yang terang. Dia sanggup tak jadi menteri, tak apa. Tak apa. Walaupun Anwar bagi tahu, Tun jadilah Perdana Menteri. Tak payah lepas APEC ke, ya? Bila-bila Tun jadi menteri, jadilah. Bila Tun nak berhenti nanti, ya, bila Tun sampai ke liang lahat dan nak mampus, barulah Tun bagi tahu kami akan ganti. Ya? Sampai ke tahap itu, Anwar beri peluang kepada Mahathir waktu itu. Tapi apa dia buat? Dia sengaja letak jawatan. Sebab bila letak jawatan, pasti kerajaan PH akan tumbang. Tumbangnya kerajaan PH, maka Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Inilah bangsat manusia Mahathir hari ini, saudara. Ya. Kalau dia pemecah umat Melayu, Haji Hadi pemecah umat Islam. Kalau dua-dua ni berganding, ya, baguslah. Maka benarlah kata orang, di akhir zaman akan lahir Ya'jud dan Ma'jud. Akan lahir Ya'jud dan Ma'jud. Watak-watak ini dah ada, saudara. Watak-watak ini dah ada. Yang bertopengkan dengan bangsa. Konon-konon dia dah pejuang bangsa. Apa Mahathir sebut? Ya, Melayu miskin, Melayu merempat semenjak saya tak jadi Perdana Menteri. Seolah-olah waktu dia jadi Perdana Menteri, semua Melayu kaya-kaya. Ya? Siapa dia Melayu dia? Syed Mokhtar Al-Bukhari. Siapa Melayu dia? Winston Tan, Robert Koch, Goh Tong, geng-geng dia dulu. Daim Zainuddin. Itu kaya-kaya waktu Mahathir. Bila saya tak jadi menteri, Melayu dah susah. Ya? Melayu dah susah. Negara ini dah terancam. Kedudukan Melayu dah terancam. Raja-raja dah terancam. Bila saya tidak jadi menteri, apatah lagi kalau Anwar jadi menteri. Negara ini akan tergadai kepada Israel. Negara ini akan tergadai kepada orang Amerika kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Di bawah saya tidak ada masalah. Orang Melayu kaya-kaya. Mahathir. Ini panggil Mahathir. Ya? Konon-konon bila dia bercakap macam itu, orang anggap dia sebagai pejuang Melayu. Ya, walaupun dia adalah Mamak Kerala. Ya. Nak tunjuk dialah seorang pejuang Melayu. Tanpa dia Melayu habis. Ya, tanpa dia Melayu habis. Tetapi hakikat dalam sejarah dia, dialah bapa perpecahan orang Melayu. Duduk dalam parti UMNO, tak pernah setuju dengan mana-mana pemimpin UMNO kecuali diri dia sendiri. Tengku Abdul Rahman dia lawan. Dengan Pak Allah dulu pun, dia yang angkat Pak Allah. Dia sendiri yang angkat Pak Allah. Dia sendiri jatuhkan Pak Allah. Hasut Muhyiddin Yassin. Saya masih ingat lagi. Muhyiddin ni pun orang dia makan hasutan Mahathir. Jatuhkan Pak Allah. Naik pula Najib. Mula-mula setuju dengan Najib. Tapi bila Najib tak mau ikut kehendak dia, ya, tak ikut kemauan dia, tak mau sokong anak dia dalam UMNO, maka dia jadikan Najib sebagai musuh. Pak Allah macam tu juga dulu pun. Dia yang angkat Pak Allah. Ya, serah menyerah. Elok baik dengan Pak Allah. Ya. Pak Allah pun nampak macam orang berjurus je kan. Berjurus je. Anak ulama kan. Pak Allah Ahmad Badawi. Datuk Tuan Guru Badawi dulu. Memang ulama pun. Farhim. Badawi Farhim. Saya pernah lupa dah nama. Memang keturunan ulama. Badawi. Dan dia memperkenalkan waktu itu Islam Hadari. Ya, sebab itu masa itu pembangkang jatuh kursi banyak di zaman Pak Allah. Ya, banyak kursi-kursi keadilan tumbang, kursi PAS pun tumbang masa itu. Kerana rakyat yakin Pak Allah seorang yang bersih. Ya, Mr. Clean. Orang Kelah dia Mr. Clean. Kerana bawa lah konsep Islam Hadari, maka menampakkan bahawa inilah pemimpin Melayu yang kita cari. Ya? Maka pembangkang waktu itu kalah banyak kursi. Pak Allah jadi Perdana Menteri. Ya? Dan itulah waktunya kekalahan keadilan yang paling teruk ketika itu. Ya, ketika itu. Tetapi apa berlaku? Mamak bendahara di perkara Allah ni datang. Dia tuntut walaupun dia bukan Perdana Menteri lagi. Ya, dia cuba tekan Pak Allah. Sebab dia ingat Pak Allah ini akan terhutang budi dengan dia. Sebab bagi dia jawatan Perdana Menteri. Serah jawatan Perdana Menteri kat dia. Dia minta Pak Allah meneruskan projek Jabatan Bangkok waktu itu yang dia plan. Ya. Antara Malaysia dan Singapura. Tetapi Pak Allah tidak mahu meneruskan projek tersebut. Inilah mula dan punca Mahathir Mohamad begitu marah dengan Pak Allah. Sebab dia dah rancang. Kalau projek itu berjalan, kroni-kroni dia boleh cari makan. Komisen-komisen bagaimana macam lah projek.
boleh hidup kaya raya. Tetapi Pak Allah tak laksanakan projek Jabatan Rekod. Dia marah dengan Pak Allah. Maka dia cari kelemahan Pak Allah. Dia kata Pak Allah kaki tidur. Memang kaki tidur pun waktu itu. Kita pun masa itu kata, ini Perdana Menteri asyik tidur je. Kan? Tapi Mahathir, dia hentam Pak Allah habis-habisan. Menghasut beberapa orang pimpinan UMNO untuk lawan Pak Allah. Termasuk Muhyiddin. Muhyiddin yang mengeluarkan kata-kata terbuka. Menekan Pak Allah supaya undur. Waktu itu kenyataan Muhyiddin di Singapura. Saya masih ingat lagi. Kerana termakan dengan hasutan Mahathir. Ini jahatnya Muhyiddin. Ini jahat lagi. Awal lagi jahatnya Muhyiddin ni. Dia khianat ni. Dan UMNO dulu pun dia dah khianat. Dia khianat Pak Allah. Akhirnya Pak Allah undur diri. Bila undur diri, dapat kepada Najib. Awal-awalnya Mahathir amat gembira apabila Najib jadi Perdana Menteri. Dia kata inilah warisan Tun Razak. Najib saya yakin akan jadi Perdana Menteri yang seperti mana ayahandanya Tun Razak. Seorang yang bersih, seorang yang rajin, seorang yang akan membela nasib Melayu. Ini komen Mahathir. Tapi apa yang berlaku saudara? Bila mula Mahathir menentang Najib, bagi kami pemanggang waktu itu kita akan tentang, bukan kerana peribadi. Kita lawan Pak Allah dulu pun bukan kerana peribadi, kerana dasar-dasar kerajaan. Kita lawan Najib bukan kerana peribadi Najib. Kita lawan Najib kerana dasar-dasar dan beberapa isu skandal-skandal dan sebagainya. Tapi Mahathir lawan bukan kerana itu. Dia lawan apabila kehendak dia tidak dipatuhi oleh pimpinan UMNO waktu itu. Mula dia menentang Najib, sewaktu Najib tidak membantu anak dia Mukhlis dalam pemilihan UMNO. Anak dia nak bertanding naik Presiden UMNO. Dia minta tolong Najib supaya kempen tolong bantu anak saya Mukhlis menang naik Presiden UMNO. Dia